أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين ثم إلى جميع الملائكة المقربين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومشايخنا ثم إلى جميع المسلمين مسلمات مؤمنين مؤمنات الأحياء منهم والأموات من الجنة والناس أجمعين شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita masih lagi dipanjangkan umur untuk kita meneruskan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena pamerkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk orang awam, ikhlas ke tak ikhlas, pamer saja, buat saja, just do it. Sembahyang, puasa, zakat, gitu, gini macam tak ikhlas, Ustaz, just do it, buat aja. Lama, dia akan datang ikhlas. Sebab tu dalam Al-Quran dia ada sebut dua. Pertama mukhlisin, kedua mukhlasin. Itu semua golongan orang-orang ikhlas. Cuma dari segi sirahnya lah, bentuk bahasa Arabnya berbeza. Mukhlisin dalam baris bawah namanya isim fa'il, kata nama pelaku atau pekerja, orang yang melakukan, pelakulah. Kalau pukul tu pemukul, kalau makan tu pemakan. Mukhlasin baris lam tu baris atas, kata dalam bahasa Arab sebut ismun maf'ul, kata nama yang diperlaku. Maksudnya kalau makan, yang dimakan. Nasi lah. Kalau pukul, yang dipukul. Tadi yang memukul, ini yang dipukul. Qari'u yang membaca, makru' yang dibaca. Jadi apa bezanya? Bezanya ialah isim fa'il tadi, kata nama orang yang melakukan, iaitu mereka masih berusaha buat melakukan. Bayang, puasa, buat dan terus, tumbang, jatuh, buat lagi, jatuh, buat. Itu mereka berusaha. Isim fa'il, pelaku. Isim maf'ul yang diperlaku, ikhlas tadi, dia usaha ikhlas, berusaha. Sampai satu tahap nanti, mukhlas, mukhlas itu seorang lah, single. Kalau ramai, mukhlasin. Maka golongan ini mereka sudah dikurniakan, gitu, diperlakukan, maknanya dikurniakan sifat ikhlas. Sebelum sampai tahap tu, sebelum mukhlas, kena mukhlis dulu. Usaha, kan, suka tak suka, rasa gitu rasa gini, buat juga, akhirnya dia akan datang dikurniakan oleh Allah Ta'ala sifat keikhlasan. Itulah mukhlas, orang yang telah diperlaku ataupun orang yang telah dikurniakan sifat ikhlas pada mereka, ya. Jadi saya rasa macam tak ikhlas, tapi saya tak buat. Sebab apa? Buat pun macam tak terima, tak ikhlas. Lagilah negatif. Kita sepatutnya proaktif dan positif, kan.
Dia mula-mula positif, kemudian pro sikit, profesor kan, pro. Jangan prosak sudah. Prosak pro juga kan, profesor, proaktif, atau lagi hyper, atau lagi tu hyperaktif. Kalau positif dia sama langkah. Bila nak dalam kerja kan, bila hari ni nak dapat okey, dapat positif. Tapi kalau awal sikit selangkah, itu namanya pro, kan, mendahului sesuatu pro. Tapi kalau awal ke depan tu 2-3 langkah, hyper lah tu, kan. Lagi 10 langkah, super proaktif. Tapi dekat Malaysia ni setakat proaktif cukup dah. Cukup dah tuan-tuan. Sebab apa? Kalau hyper atau super, contohnya saya dengan Tuan Haji Fadil. Tuan Haji Fadil bos, saya pekerja. Asyik memberi idea bersama dengan dia begini. Baguslah idea ustaz, bagus, jom kita buat. Tak apa, saya buat keliling kelalang. Kawan kata tu bodek tu. Bodek tu, bodek. Kenalah, kena santau lah, kena sihir lah. Itu orang Melayu. Tapi negara maju tak ada. Lagi laju banyak, lagi dapat abuan, dapat ganjaran. Tuan-tuan tengoklah keliling kelalang tuan-tuan sendiri. Ya. Tak payah jauh-jauh lah tuan-tuan. Orang Melayu ni kalau meniaga stall kan, mulalah yang ni santau, yang ni sihir, yang ni tutup, yang ni macam-macam. Cubalah semuanya biar maju. Kan seronok. Dia nak kaya seorang ni susah. Semua miskin, kita kaya seorang. Semua datang kat kita, penat. Doa semua kaya, senang. Kau tidur lena. Kan? Orang Melayu lain sikit. Dia tidak fastabiqul khairat, berlumba-lumba ke arah kebaikan. Orang Melayu lah, kita orang Islam dulu. Kita Muslim. Muslim baru Melayu. Ya, wallahu alam. Baiklah, sambung lagi dalam kitab kita Mau'izatul Mu'minin, peringatan kepada orang-orang Islam mukmin. Baik, kalau pada orang kafir bukan peringatan, dakwah. Kita dah tapi lupa. Okey, namanya peringatan. Terlupa kan. Pada mereka namanya dakwah. Kita sudah bincang berkenaan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Setakat mana yang ulama-ulama kita tulis, setakat tu jelah kita bincang, cukup dah tu. Cukup dah. Maknanya ringkasnya secara umumnya lah, nak mengenali Allah Ta'ala ini, segala sifat-sifat kesempurnaan adalah milik Allah dan segala sifat kekurangan bukan milik Allah. Nak mudah lagi, belajarlah sifat 20. Itu cukup lah tu. Kemudian belajar lagi, ketahui lagi, kaji lagi makhluk. Segala sifat atau apa-apa ciri yang ada pada makhluk mustahil bagi Khaliq, bagi Allah Ta'ala lah. Kita perlu tempat, Allah tak perlu tempat. Kita perlu masa, Allah tak perlu masa. Kita diperanak, Allah tidak peranak, dan sebagainya, ya. Gitu. So secara ijmali, secara borong, atau adapun secara tafsili, itu kena belajar detail. Detail, ya. Baik. Kemudian kita juga telah membincangkan berkenaan dengan kerasulan. Kesimpulannya, wajib taat kepada Rasul 100%. Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. 3 taat ni. Pertama, taat pada Allah, ada perkataan ati'u. Kedua, ati'ur Rasul, ada perkataan ati'u. Dan ketiga, wa ulil amri minkum, taat pada pemimpin, tak ada perkataan ati'u. Apa bezanya tu? Pertama, taat pada Allah mutlak. Kedua, taat pada Rasul mutlak. Ketiga, taat kepada pemimpin, dia tak ada mutlak. Dia namanya muqayyad, bersyarat. Bersyarat, ikut yang pertama pemimpin, ikut yang pertama Allah, ikut yang kedua Rasul, baru kita boleh taat. Tak ikut 1, 2, tak boleh taat. Itu dia, sebab tu tak ada ati'u, tidak taat secara mutlak. Ya, taat bersyarat ataupun muqayyad, berkaitlah. Baik, dan juga kita telah membicarakan berkenaan as-sa'ah, iaitu hari kiamat, la atiyatun la raiba fiha, iaitu satu perkara akan berlaku yang tiada keraguan kepadanya, tak ragu. Kau terima, tak terima, percaya, tak percaya, kau punya pasal.
Tapi hari kiamat tetap berlaku sebab itu kehendak Allah Ta'ala. Juga kita telah membincangkan berkenaan dengan syurga, iaitu balasan atau tempat tinggal yang kekal untuk orang-orang Islam, dan juga narun, iaitu neraka, iaitu yang fa'adaha dar khuludi liman kafar bihi wa alhada fi ayatihi, iaitu dijanjikan untuk orang-orang kufur pada Allah Ta'ala dan orang yang degil dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kufur selama-lamanya, degil kepala buat maksiat masuk juga. Tapi yang kita nak bincang, ya, masuk jugalah dalam api neraka. Dalam tuan-tuan pun belajar dalam kuliah-kuliah lain bagaimana keadaan api neraka tu macam-macam lah kan. Yang penting kita minta lindung daripada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakaian orang api neraka ni namanya ad-dar'u. Ad-dar'u. Pakaian lah yang dibuat daripada api neraka. Kalau dia letak di atas muka bumi ini, salah seorang ahli neraka bajunya, nescaya kering seluruh air lautan, jadi wap tu, mendidih, baju panas tu. Dan kalaulah bernafas, ahli neraka ni keluar hidung dia bernafas, keluar mulut dia bernafas di atas bumi ini, nescaya seluruh yang ada di atas bumi terbakar. Wah, macam mana tu? Tak terbayang sebenarnya tak terbayang tuan-tuan, ya. Minta lindung sajalah. Dan api neraka bukan dijadikan untuk kita, dia cuma dijadikan untuk orang kafir, tapi dia dijadikan untuk kita sebagai unsur keterpaksaan sahaja. Tak sembahyang api neraka, okey. Begitu supaya kita ni ada motivasi yang menolak dari belakang api neraka, ada motivasi untuk berbuat baik, beramal ni, beribadat yang menarik dari depan, namanya syurga. Kita ni kena perlu motivasi, kan, sebab kita ni iman orang awam, kan. Kita kena ada unsur-unsur yang memotivasikan diri. Bukan matlamat dia, unsur yang memotivasi sahaja. Sembahyang bukan matlamat masuk syurga, bukan. Sembahyang bukan matlamat selamat api neraka, bukan. Itu unsur sahaja. Matlamat sebenar-benarnya ialah beribadah kerana Allah, mencari cinta dan redha Allah. Maka bila dapat benda tu, selamatlah api neraka, dan Allah Ta'ala ganjari orang itu, balasi orang itu dengan syurganya. Beribadah, beramal bukan kerana Allah, ada benda lain, maka kalaulah kerana syurga, kerana itu yang ini, masih dikira tidak sempurna ikhlasnya. Tidak sempurna tuan-tuan, ikhlas juga, tapi tidak sempurna. Kita nak sempurna dengan Allah Ta'ala, ya. Kenapa? Kerana li'annahu sa'a li nafsihi, kerana dia beramal untuk dirinya. Mana untuk Allahnya? Gitulah. Ini perbahasan para ulama-ulama. Jadi kita mudah-mudahanlah kita pun dapat cebisan-cebisan, tempias-tempias daripada para ulama, ya. Cuba-cubalah. Cuba-cuba ikhlaskan niat lillahi ta'ala. Semua lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Kan? Apa ringkasannya? LTDA. Tu diingat tu. Lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, di dunia akhirat. Semua LTDA. Tu dia. Baik, hari ini masuk baru. Huraian daripada yang atas-atas, ya. Tambahan. Wa nadinu bi alla nukfiru ahadan min ahlil qiblah. Dan agama kita, maknanya ahli sunnah wal jamaah, ni fahaman kita, anutan kita, pegangan kita, bahawasanya kita tidak mengkufurkan seseorang itu min ahlil qiblah, ia daripada ahli kiblat. Selagi mana dia sembahyang menghadap kiblat, selagi itu kita tak boleh kufurkan dia. Kalau buat dosa pun, dosa besar, dosa kecil tetap berdosa lah. Cuma nanti kafir tak boleh. Ya. Baik, nak kata muslim, mukmin belum tahu. Mukmin adalah hati, tuan-tuan. Iman adalah hati, percaya pada Allah, pada Rasul, malaikat, kiamat tu adalah hati. Kita tak tahu. Itu Allah yang tahu. Tapi zahirnya, nahnu nahkum bizawahir wallahu waliyum bisarair. Kita hukum yang zahir je. Yang batinnya Allah Ta'ala.
Kalau zahirnya elok, beriman dan sebagainya, hatinya tak beriman, itu namanya munafik. Munafik luar elok je. Apa definisi munafik? Mu'min linnas, kafirul lillah. Beriman di sisi pandangan manusia, tetapi kafir di sisi pandangan Allah Ta'ala. Dalam kita tak tahu. Ya, sahabat-sahabat pun tak tahu. Hanya Hasan bin Sabit saja, iaitu pemegang rahsia Nabi saja yang tahu. Kan? Jadi kita hukum zahir je. Selagi mana kamu sembahyang menghadap kiblat, maka macam kita buat ni, selagi itulah kita kata beriman, muslim, jadi Islam. Ya. Tak boleh nak kata dia kafir. Tapi kalau mulutnya pula dah engkar, dah begitu, dah begini kan, tak sembahyang pula, tak menghadap kiblat, okeylah, confirm lah. Mulutnya tuan-tuan lupa dengan Islam tapi sembahyang lagi, kita kata dia dosa besar je. Jangan kata kafir lagi, kata dosa besar je. Ya. Alah, dosa besar je Ustaz. Hei, dosa besar je, dosa kecil je pun masuk neraka, nauzubillah min zalik. Tak faham tuan-tuan ya. Allah, itulah. Bizambin, kita tetap mengatakan dia, kita tidak mengkufurkan dia selagi mana dia ahli kiblat. Bizambin yartakibu, walaupun dia melakukan dosa yang dilakukan zina, amalan harian dia zina tu, kan, tak boleh kata kafir. Nak kata tidak Islam boleh, kafir tak boleh. Nak kata sesat boleh, nak kata kafir tak boleh. Wasariqa, dan sentiasa mencuri. Wasyaribal khamr, dan dia minum arak. Ni dosa besar ni, contoh-contoh lah. Yang lain pun adalah kan. Itu ya. Satu. Yang dua, jadi isunya pertama, selagi mana ia menghadap kiblat, selagi itu kita mengatakan dia muslim. Kalau muslim tu mungkin muslimnya asi, maksiat, mungkin muslimnya zalim, mungkin fasik, mungkin dan sebagainya lah. Itu level-level orang Islam ya. Nak kata mukmin jauh lah. Tapi kalau kita nak lihat ranking dia, pertama muslim, kedua mukmin, atas lagi muttaqi, atas lagi abrar. Begitulah dia punya ranking. Muslim banyak pula, muslim maksiat kan, muslim zalim, muslim fasik. Saukok tu muslim fasik tak tu? Fasik. Kan. Fasik tu maknanya rosak lah. Kan. Nak jadi ke kalau kereta rosak, nak tak? Tak nak. Islam rosak, tak apa kot, tak nampak. Orang kafir pun, yang kafir pun tuan-tuan, hidup senang lenang, makan, tadi pagi makan babi tapi sehat, tak ada apa-apa pun. Gitu. Tapi kalau kita rosak, nak. Dan jalan pam, tayar, Allah, kereta ni ngamuk kita. Tapi iman rosak, Islam rosak, selama je. Fasik tu rosak lah. Rosak ya. Gitulah. Allahu Akbar. Saya baru baiki tu, dah berapa puluh tahun tak baiki. Kena kau 5,000. Kan. Dah rosak lah tu. Kena masuk workshop, kena masuk neraka kejap. Kena basuh. Dah bersih, barulah masuk dalam syurga. Ya, neraka macam mana? Macam tadi tu lah. Nafas yang sahaja ya. Kita cerita neraka boleh boleh tersenyum. Cerita syurga tersenyum kan. Sahabat cerita neraka menangis-nangis dia. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bila dia baca Yasin, wamtaz salamun qawlan min rabbir rahim wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Salamun qawlan min rabbir rahim tu ialah itu cerita syurga. Ucap tamu Allah Ta'ala pada ahli syurga, salamun qawlan min rabbir rahim. Mereka nikmat paling besar untuk ahli syurga melihat wajah Allah, zat Allah. Macam mana? Wallahu alam. Kan, itu nikmat paling besar ahli syurga. Kan. Kemudian ayat seterusnya, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, pada hari ini berpisahlah kamu wahai orang-orang mujrim, orang-orang yang buat jenayah pada Allah Ta'ala, ahli neraka lah. Sayyidina Umar baca ni tuan-tuan, pengsan radhiyallahu anhu, pengsan. Baca lagi, pengsan lagi. Baca lagi 3 kali, pengsan lagi. Kita baca selamba je kan, pengsan tuan-tuan. Dia tanya, kenapa pengsan? Kerana aku bimbang mujrim itulah aku, dia kata. Allahu Akbar. 10 sahabat termasuk Umar radhiyallahu anhu yang garanti masuk syurga, pengsan. Kita imam ni lambat sangat, apa salah lambat sangat, lemak dah ada tu.
Tu kita, ya Allah, jauhnya, subhanallah. Tapi mujurlah jadi Islam ya. Mujur sangat-sangat. Jagalah Islam tu. Bukan Islam sendiri. Satu negara ni kita kena Islamkan. Orangnya, negaranya kena Islamkan. Kita ditakdirkan duduk di Malaysia, maka wajib kita mempertahankan kat tanah Malaysia ni, iaitu bukan tahan saja tuan, mertabatkan. Macam main bola, duk bertahan bila nak gol, duk tahan sampai habis kan, kawan duk serang kita bertahan. Janganlah seranglah, gol kan. Maknanya Islam ni bukan hanya dipertahankan, tapi diperjuangkan, didaulatkan, dimertabatkan. Gitulah. Allahu Akbar. Jadi jangan bertahan je lah. Dah lah tak bertahan, alah, amal sendiri, beramal tu sendiri je. Allahu Akbar. Sedih apa nak jadi. Wallahu alam. Ustaz penat dah ceramah. Ustaz lah ke depan, ustaz lah ceramah, ustaz lah ke depan, ustaz lah semua. Matilah ustaz kita. Dah lah setiap kali makan sedap-sedap, kambing, kari gitu, kolesterol gini. Ustaz tu muda lagi dah mati, dan kau bagi makan begitu. Kan saja gurau-gurau ya. Tapi kalau nak jemput ustaz tu, ustaz boleh datang surau saya? Rasanya tak boleh. Kambing boleh ustaz? Boleh, insya-Allah. Sajalah gurau-gurau ustaz kita ya. Wallahu alam. Baik tuan-tuan. Kemudian wanadinu, yang kedua, wanadinu, dan kita juga beragama atau beriktikad lah pada agama kita, bi alla nunazilu ahada min ahli tauhid wal mutamassikina bil iman jannata, bil imani jannata wala nara illa man syahidalahu rasul sallallahu alaihi wasallam bil jannah. Juga kita tidak mengasingkan, menafikan seseorang yang ahli tauhid itu dan berpegang dengan imannya akan masuk syurga, kan, dan tidak masuk neraka. Gitulah. Yang beriman dia akan masuk syurga. Walaupun begitu, wa narjul al jannata lil muzlimin. Walaupun begitu, kita mengharap syurga bagi orang-orang yang berdosa. Gitu harap ya, kita doakan, minta keampunan. Wa nakhafu alaihim ay yakunu bin nari muazzabin, dan kita bimbang, kita takut mereka itu diazab dengan api neraka. Kita bimbang begitulah. Masuk syurga, cuma kita bimbang ahli-ahli buat maksiat ni, ya kitalah sendiri kan, daripada masuk api neraka. Itu kita punya fahaman. Wa naqulu inna Allah azza wa jalla, dan kita juga menyatakan, kita ni ahli sunnah wal jamaah lah ya, bahawasanya Allah azza wa jalla yukhriju qauman minan nar, akan mengeluarkan kaum, iaitu manusia, daripada api neraka, ba'da tuhishu, setelah mereka dipanggang. Sebut sini panggang tuan-tuan. Panggang ni dia tak hangus ya. Besok dia lah api neraka. Allah macam ayat tu, juludan ghairahu liyadhuqul azab. Kami ganti mereka setiap kali itu, kami akan ganti kulit mereka dengan kulit baru supaya apa? Supaya dapat azab yang baru. Kalau kulit tu dah hangus, dah mati, kena azab tak terasa, dah hangus kan. Tapi kami tukar lagi kulit baru, dapat rasa yang baru. Nanti hangus lagi, tukar lagi kulit yang baru supaya dapat azab yang baru. Subhanallah, na'udzubillah min zalik lah. Ya. Macam mana mereka keluar, macam mana mereka dapat masuk syurga ni tuan-tuan, ahli maksiat ini, ialah bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dengan syafaat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad penyelamat ya. Jadi banyak-banyaklah salawat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyaklah buat sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad telah pernah ditanya mengenai macam mana dia boleh memberi syafaat. Maka Nabi jawab, inna syafaati ala ummati, inna ma'rifati ala ummati biqadri salatihim alayya. Sesungguhnya pengenalan aku kepada umatku melihat sekadar mana selawat mereka ke atas aku.
Dia selawatlah tuan-tuan ya. Ada tu kisah Nabi Daud alaihissalam ya. Satu hari Nabi Daud dia membaca kitabnya Zabur. Kan, janganlah bayangkan dia buka kitab begitu, tidak, dia baca terus, kan? Macam Nabi Muhammad baca Quran, mana dia tengok Quran, dia dah hafal Quran. Jadi sedang dibaca-baca ala sawma'atihi, di atas pangkin, fara'a dudal ahmara fit turab, dudal hamra fit turab. Tiba-tiba dia melihat cacing merah, cacinglah di tanah. Fa yaqulu fi nafsihi, maka dia pun berkatalah pada dirinya, monolog ke interlog, ma aradallahu bihadzal dud, apalah faedah Allah Taala buat cacing. Kan, maka cacing tu dengar, fasami'a fa'azanallahu, Allah dia dengar dan Allah Taala mengizinkan dia, fatakallamat, dia pun bercakap, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah Daud lah alaihissalam ya, inna nahari fa'alhamani rabbi an aqula, adapun pada siang hari maka Allah Ta'ala ilhamkan, mana izinkan aku berkata apa siang hari, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar alfu marrah. Tasbih tadi 1000 kali. 1000 tuan-tuan. Cacing ni yang kita potong anjing tu. Saya lah dulu kan potong dengan tangan, dengan gigi. Zaman dulu kan ada jijik kan, ada yang tertelan, ada yang terbuang dan sebagainya lah. Cacing protein tinggi sebenarnya. Kan, tadi siapa-siapa yang proteinnya rasa macam sikit, kali belakang tu je lah. Makruh je pun tapi halal. Makruh je nanti, tapi jangan banyak sangat. Nanti bangun macam cacing, bangun subuh pun susah, liat gitulah. Okey. Kemudian fa amal laili, adapun malam aku, fa alhamani rabbi an aqula, Allah Taala ilhamkan pada aku untuk menyebut apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Selawat ke atas Nabi Muhammad SAW alfu marrah, 1000 kali. Allahu akbar. Dengar cerita ni tuan-tuan, macam tak layak masuk syurga gitu. Cacing, yalah ustaz, cacing mana ada kerja, aku kerja. Itu alasan. Jadi banyak-banyaklah selawat ya. Banyak selawat. Fana habis cerita tu kan. Fana dia Daud, maka Nabi Daud pun menyesal dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu kisah Nabi Daud. Nabi Daud ni gagah perkasa. Zaman dia zaman gagah, kalau besi tu minta tarik aja. Ya. Telah mengalahkan musuhnya Talut, Jalut yang baik, Talut yang jahat tu. Tuan-tuan tengok dalam cerita-cerita orang putih tu kan, kalau ada orang besar budak plastik tu, itu kisah idea tu daripada Nabi Daud lah tu, kisah Nabi Daud alaihissalam. Akhirnya bila dah mengalahkan itu dan Nabi Daud dilantik oleh Jalut, iaitu raja, menjadi raja pula, menjadi raja ya, ataupun istilah kita lah yang di-Pertuan Agong. Jadi kalau kita pemimpin nak mencari contoh nabi yang menjadi raja, tu dia Nabi Daud. Nabi, mereka pemimpin yang nak mencari nabi yang kaya raya, Nabi Sulaiman. Nak pemimpin ni kisah pemimpin lah, nak mencari teladan ni kan, mana aku nak ikut yang handsome yang itu Nabi Yusuf. Apa lagi? Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, Nabi Muhammad, segalalah, semua ada. Jadi suami, berjaya jadi ketua peperangan, berjaya jadi businessman, berjaya jadi apa lagi tu? Semua berjaya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tak nak ikut. Tak nak ikut apa? Macam mana? Aku cari-cari di manakah idola aku. Banyak tuan-tuan kitab-kitab sirah-sirah Nabi, ikut aja kan. Allahu akbar. Tak nak baca pun tak apalah, carilah ustaz-ustaz kita yang pakar-pakar tu, profesor-profesor punya ramai. Hari ni kajian-kajian banyak, di mana rahsia-rahsia dicungkil kan. Rahsia sejarah-sejarah Melayu, ada sejarah Nabi Ibrahim yang ada kaitan dengan orang Melayu, sejarah Nabi Muhammad ada kaitan dengan orang Melayu, semua ada kaitan dengan Melayu. Melayu ni sebenarnya sekarang ini ialah satu gergasi yang sedang tidur, belum bangun lagi. Dia baring, mata kelip, kan gergasi kan, kelip, belum bangun lagi. Allah Ta'ala sedang prepare dia tu untuk menjadi satu kuasa nanti, InsyaAllah satu masa nanti ya. Dulu telah menjadi raja, telah menjadi kuasa besar dululah, daripada Singapura ke Sumatera, ke Jawa, Sumatera, Vietnam, Champa, tu semua dulu kerajaan Melayu tu, Thailand,
Filipina, Mindanao dulu Muslim, sekarang dah fully Kristian, sampai Sulawesi, sampai sana tu, sampai tanah Melayu semua Islam dan kuasa besar. Di sebelah barat, di sebelah timur masa itu zaman Osmaniyah, zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. Di sebelah China sana zaman Cheng Ho lah. Siapa nama bapa Cheng Ho? Haji Ma. Haji. Ada lagi kuburnya. Saya tak pernah pergilah, cuma kita lihatlah dalam sejarah-sejarah ditunjuk gambar gini kan, dalam banyak kan apa ni sumber-sumber itu semua tu. Jadi Cheng Ho, kerajaan Melayu, kerajaan China itu tuan-tuan menjadi gemilang zaman Cheng Ho. Zaman Cheng Ho. Kan. Dikawinkan untuk membina suatu ikatan politik yang hebat, dikawinkanlah putrinya Hang Lipo. Kan, Hang Lipo tu dengan Sultan Mansur Shah. Tengok. Takkanlah Hang Lipo tu kafir, kahwin dengan Sultan Mansur Shah. Islam. Kan. Takkan si bapaknya tu kafir nak memberi anaknya yang Islam, tak ada, semua tu Islam. Okey. Kemudian zaman Sultan Alauddin pula, apa ni, Sultan Muhammad Al-Fatih, dia nak mengahwinkan anaknya ke putrinya kepada Sultan Mansur Shah. Tapi ialah takkan nak kebas kanan kiri kan, takkan nak makan kanan kiri kan. Dikawinkanlah anaknya iaitu Sultan Alauddin Shah dengan anak putri Sultan Muhammad Al-Fatih, berbesanlah mereka. Tengok link itu. Kan dari sini atas Lautan Sutera pusing satu dunia. Zaman tu zaman kegemilangan. Okey. Terima kasihlah ya kepada profesor-profesor yang mengkaji itulah, bukan senang nak kaji tu. Ada tuan-tuan kaji. Dengar pun tidak, baca lagi lah. YouTube tu dengar je, sambil jalan dengar je. Contohlah kitab Safinatun Najah, kitab fiqh. Belajar tauhid, belajar wudu, belajar apa lagi, solat dan sebagainya. Ada 41 siri dalam Telegram. Siap dah, dengar je. Naik kereta pasang, dapat satu bab. Nanti naik balik pula pasang satu bab. Itu pun tak dengar-dengar. Saya yang tahu pun tak habis-habis. Panjang. Itu kitab ringan, Safinatun Najah. Kan? Bahtera penyelamat. Safinah tu tampan, Najah tu selamat. Banyak lagi kitab-kitab lain. Tak boleh baca lah Ustaz, Jawi lah, Ramli baca langsung tak bunyi. Kan Sudin baca. Gitulah kan. Allahu Akbar. Ini saya baca ni kitab bahasa Arab. Okey, teruskan lagi. Syafaat ya, minta syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita membanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seterusnya, wa nu'minu bi'azabil qabri, kita juga beriman dengan azab kubur. Wa anna Allah azza wa jalla yuqiful ibada, Allah memberhentikan para hambanya fi mauqifi, di suatu tempat kubur itulah. Wa yuhasabul mu'minina, dan menghisap orang mukmin. Orang mukmin dihisap, orang kafir tak ada hisap dah, terus masuk neraka. Kuburnya pun neraka dah. Masuk kubur, masuk neraka tanpa hisap. Yang kita mahu masuk syurga tanpa hisap. Orang kafir masuk neraka tanpa hisap. Wa nadinu, juga kita beragama atau kita berpegang, nuhibbu bihubbis salafil ladzi akhtarahumullahu, kita berpegang bahawa kita mesti mencintai salafus soleh, iaitu secara bukan ijma' lah, pendapat ramai para pengkaji, para ulama Islam, yang dikatakan salaf ialah zaman 1 hijrah sampai 300 hijrah. Ada yang mengatakan sampai 500 hijrah. Sampai situlah maksimum ada tu. Jadi 200 ni ada yang macam-macam pendapat, tapi yang muktamad 1 hijrah hingga 300 hijrah. Itu salafus soleh, orang soleh-soleh semua tu. Sifat 20 tak belajar. Mana ada sifat 20 zaman tu? Zaman Nabi mana ada sifat 20? Kalau gitu tak payah belajarlah saya. Tanya dia lagi. Zaman Nabi Quran tak tulis macam ni. Tak tulis. Zaman Umar radhiyallahu baru tulis. Tengok. Zaman Nabi SAW mana kitab Bukhari Muslim? Tak ada. Tapi rujukan utama. So janganlah tak ada, zaman Nabi tak ada, tak perlu belajar. Janganlah macam tu. Kan. Terbuka sikit.
Baik, kemudian li sahbatin Nabi, kerana mereka itu bersahabat atau menampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Orang salaf lah, bermula sahabat sampailah kepada 300 Hijrah. Wa nusanni alaihim bima athnallahu bihi alaihim, dan kita memujilah salafus soleh sebagaimana Allah Taala dan Rasul-Rasul puji atas mereka. Wa naqulu innal imama al-fadil ba'da rasul, dan kita mengatakan imam yang terafdal setelah Nabi ba'da rasul, setelah Nabi Rasul, iaitu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah Abu Bakar radhiyallahu an. Abu Bakar ni macam mana kedudukannya tuan-tuan? Kedudukannya bawah Rasulullah lah. Semua amalan kita dia dapat. Semua. Satu dunia sampai kiamat. Sebab dia orang pertama. Kalau mati level bang ketik tu orang 0001. Kan, tapi kalau LML ni dia sampai 8 je. Kalau 9 10 bankrupt apa dia punya company tu kan. Ini sampai kiamat. Mati level dengan Allah Taala tu sampai kiamat. Okey, Abu Bakar As-Siddiq. Macam mana kedudukan dia pula? Iaitu dia di atas para aulia. Para sahabat ni semua ni berada di atas level para wali. Rasulullah, sahabat, wali-wali. Gitu ya. Wali-wali pula kalau kita ceritalah, wali nombor 1 ketua lah, namanya wali kutub. Wali ketua, bukan kutub Tara Sultan. Kan? Wali kutub. Bawah ni ada 40 orang wali kabir, wali besar-besar, bukan bodinya, kedudukannya. Kemudian bawah ni ada 1000 orang wali saghir, wali kecil-kecil, dia punya levelnya. Bawah lagi para ulama, bawah sekali barulah kita. Jadilah tuan-tuan, daripada langsung tak ada kan. Kadang-kadang wali nikah pun fail juga. Tok imam lah. Wali nikah pun fail. Macam mana ya? Belajar-belajarlah. Tuan-tuan bila menikahkan anak perempuan lah, khususnya kan anak perempuan lah kan. Kita dah didik dia, dah besarkan dia 25 tahun, nak serah ke orang ni terasa tu. Terasa, nak serah ni boleh ke kau buat macam aku? Boleh ke anak aku selamat dengan dia? Macam mana? Tapi dah sampai masa nikahkan juga. Tapi kalau saya jadi tok kadinya, tok apa juru nikahnya, cepat sikitlah. Sana tu RM70, sana RM70, cepat sikit. Sah. Sayang. Okey, jalan lagi. Itu kurang dia punya tu. Dia punya ni tu kurang. Bapak dia sendiri menangis kalau aku nikahkan di kau, wahai Ali bin Dola, ataupun ginilah, aku nikahkan Syekh Khairul kan, Khairul bin Kadir, kok masin kan? Manalah tahu. Gurau Allah Nabi masa dah. Baik tuan-tuan ya, pendekkan cerita, ada lagi panjang tapi tampilkan di sini, bukan habis lama ni, ada cerita lagi mengenai kubur. Sampai tak doa amalan kita ni kepada mereka, Yasin kita, apa-apa saja, tahlil kita, sedekah kita, itu bulan depan. Bulan depan ya tuan-tuan. Jadi sajalah kalau filem tu di hujung tu persoalan hero ni mati ke tak mati, supaya orang beli lagi filem yang kedua. Kan filem kedua, heroin pula, Allah heroin tu diselamatkan oleh hero, selamat ke tak selamat lah, filem biar laku kan, biar datang bulan depan. Sampai ke tak sampai, hari ni diperbahaskan, kan, khususnya mereka-mereka yang tak setuju. Jadi kita ambillah pendapat ulama, yang mana bila ada yang setuju, ada tak setuju, terpulanglah. Itu namanya rukhsah ataupun namanya keringanan. Ya, nak buat, tak nak buat, sudah begitu. InsyaAllah perbahasan itu kita sambung pada bulan hadapan, daripada pendapat para ahli-ahli mazhab dan juga para ulama kita ya. Itu dah masuk kubur lah. Dalam bab kubur ni insyaAllah doalah tuan-tuan. Kan ada, kalau tuan-tuan tengok YouTube, doa ulama banyak kan. Allahumma rzuqni taubatan qablal maut wa syahadatan 'indal maut wa jannatan wa na'ima ba'dal maut. Ya Allah, berilah aku taubat sebelum mati dan syahadah ketika mati, wa jannatan wa na'ima, dan syurga serta nikmat selepas mati. Itu doa para ulama, para nabi kan. Nabi Muhammad SAW ada doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Itu doa Nabi Muhammad SAW. Banyak doa-doa tu dalam kitab Al-Azkar ya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita ini dapat manfaat dan menjadi ilmu yang berfaedah dan untuk bimbingan kita
selama kita hidup ini insya-Allah taala. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arzuqna qabla al-mauti taubah wa 'inda al-mauti syahadah wa ba'da al-mauti jannatan wa na'ima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.